Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Kita live hari ini di page by Nutrimax bersama saya, Azim dan Cik Hairi, orang kuat kita di Kilang. Dan hari ini Salam. kita akan berbincang tentang tawaran istimewa ni kita nak bagi pada founder-founder dan bakal-bakal founder ni. So kita ada special lah, dan kita nak cerita juga servis-servis sebenarnya yang apa yang Bio Nutrimax sediakan. Bukan saja buat produk, bukan je datang, okey, jumpa Bayu, okey, saya nak buat produk. Bukan itu saja servis kita. Sebenarnya ada lagi servis-servis kita. So kita nak ceritalah sedikit dengan saya, Azim dengan Cik Ahiri kita ni untuk berbincang, untuk bercerita kan. So kalau macam ada bakal founder yang nak buat produk ataupun founder-founder produk yang nak tambahkan lagi pendapatan syarikat, nak expand lagi range produk diorang, boleh berjumpa dengan kami. Alright? Okay. So first kali kita direct straight to the point, Harry. Okay. First kali, apa sebenarnya yang kita sediakan? Point pertama, apa yang kita boleh tawarkan kepada bakal-bakal founder ataupun founder-founder existing ni? Right, okay. Macam bercakap tentang tawaran ni. Tawaran ni sebab tu apa yang benda yang baik yang kita boleh bekalkan dah, atau kita boleh offer dari segi servis lah. So setakat ni alhamdulillah dari segi respon kita punya viewers dan juga kita punya rakan niaga cukup bagus, okey, dan di situlah membuatkan kami rasa nak bagi something, nak bagi sesuatu yang istimewa sebagai yang cakap apa, nak balas balik, okey, nak balas balik apa yang kita dapat dari segi feedback viewers dan juga rakan niaga tu. Jadi di segi tawaran dia banyak jadi kita pergi satu-satu. Yang pertamanya bagi mereka yang orang cakap apa, existing founder yang dah ada produk sebelum ni, so nak tambah dari segi produk. Okey, jadi kita pertamanya kita nak bekalkan dari segi branding dan produk konsep tu sendiri. Jadi kita nak share benda tu. Jadi kalau mereka datang dengan mungkin dia dah ada kepakaran dari segi marketing ataupun produk dia. Tapi bila kita join dengan Bio Nutrimax ni, apa yang kami boleh bantu adalah dari segi consultation dari segi branding ataupun konsep produk tu sendiri. Sebab kadang-kadang founder tu dia hanya tahu dia punya plan dia macam ni. Okey, dia tak tahu dari segi keadaan luar sana market tu macam mana. Macam kami di sini kita tengok range founder-founder yang ramai, okey. Kita tengok sedikit kejayaan daripada mereka tu. Jadi kita nak kongsilah supaya benda yang baik ni dapat diterima pakai oleh semua rakan-rakan niaga baru kami lah. Okey, apa itu branding dan juga konsep produk tu? Okey, ramai yang tanya. Okey, branding tu amat penting. Sebab sesiapa saja boleh buat produk. Okey, hari ni boleh create produk dan sebagainya. Tapi nak brandingkan tu, dia perlukan satu orang cakap perancangan yang bagus. Okey? Dan branding tu pula dia kena orang cakap synchronize dengan produk konsep. Produk konsep macam mana yang kita nak bawa produk kita tu. Okey? Dia tak boleh nak okey, orang buat produk tu kita pun buat macam tu. Dia tak boleh macam tu. So kita kena ada plan, kita kena ada produk konsep kita supaya perancangan marketing kita tu selari dengan produk yang kita nak buat. Ini yang ramai cakap apa di kalangan founder baru, dia rasa macam tak tahu nak fikir macam mana nak buat. Jadi di sini kita nak share lah, kita bincang, kita cuba bagi apa yang patut, apa yang mereka perlu buat, okey, dari segi branding dan juga produk konsep tu sendiri lah. Betul. Okay. Macam tu je. Alright. Okay. So nak tanya juga, contoh lah kalau macam founder-founder yang dah ada produk ataupun dah ada bisnes ataupun dah kadang-kadang founder ni dia ada produk lain, dia ada produk kosmetik, dia ada spa, dia ada macam-macam produk lain. Kadang-kadang dia dah pakar marketing dan dia ada customer. So contoh macam sekarang kalau spa di kawasan-kawasan PKP ni tak boleh beroperasi. Alright. So apa yang kita boleh offer untuk diorang ni? Tu saya cakap tadi, bila dari segi bila berlaku keadaan seperti macam sekarang ni, PKP dan sebagainya, produk konsep tu sendiri kita main peranan penting. Contohnya macam founder dah ada produk kosmetik, produk servis nak buat, tapi dia kengangan masa PKP tak boleh buat. Jadi
kita akan bagi cadangan dari segi produk-produk easy. Produk easy ni produk yang mudah dan mesra market. Supaya dalam keadaan sekarang ni dia boleh buat produk yang mudah, yang keperluan harian dari segi pengguna. Mungkin benda ni boleh cover balik dari segi costing, overhead dia. Okay, produk ni mudah dijual. Okay, macam mana? Contohnya kita tengoklah daripada kesesuaian founder tu sendiri. Okay, daripada ada kosmetik, dia tak ada produk dalaman untuk kecantikan dalaman, untuk makanan harian dan sebagainya. Okay, itu kita akan showkan lah dari segi produk yang agak tidak tinggi dia punya cost dia dan juga harga jual dia, supaya market tu mampu untuk bersaing dan juga mampu belilah dari segi customer tu. Alright, okay. So dia jadi mudah lah, jadi mudah. So that bila business owner atau founder, okay, bila time PKP ni jadi stuck kan. So kita boleh actually consult. Kita boleh consult dari segi produk konsep, dari segi branding, supaya masa time PKP ni bukan saja dia stuck kat bisnes, tapi actually dia boleh kembangkan lagi bisnes. Alright. Kita memang ada satu klien yang baru je repeat order. Dia asalnya dia bukan produk, dia spa owner. Tapi dia buat produk dan kami, so that even masa PKP dia masih lagi bisnes dia masih lagi boleh generate income. Masih lagi boleh dapat duit untuk dia rolling, untuk dia bertahan. Okay, kadang bertahan bukan saja bertahan, tapi boleh juga ada keuntungan daripada bisnes dia tu. Alright. Okay. Daripada cerita ni, cerita yang betulnya, pada peringkat permulaan mungkin dia sebenarnya nak jadikan produk sementara. Okay, tak apalah sebab I tak boleh buat servis dan sebagainya. I nak create satu produk mudah, okay, produk sementara, supaya bolehlah cover. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bila dia dah mula jual produk ni, existing customer dia dah rasa dah mula menggunakan benda tu sebagainya dari segi kesan dan sebagainya. Betul. Nampak dia punya repeat tu dah jadi orang cakap main dia punya bisnes. Inilah jadi produk utama dia pula. Benda-benda sini yang kita nak kadang-kadang founder tu sendiri dia tak mungkinlah tak terfikir. Okay, mungkin dia scope dia kan. Tapi bila kita dah share idea dan sebagainya, wow, ini dah boleh jadi main produk dan sebagainya. Itulah kita nak share supaya. Tapi benda ni kena melalui hasil perbincangan supaya kita tahu ke arah mana founder tu nak pergi, apa yang produk sesuai kan. Range produk tu terlalu banyak untuk kami berikan. Okay, dan tim R&D sekarang pun tengah bertungkus lumus macam-macam formula baru dalam keadaan PKP. Kadang dalam PKP ni kadang tim kami pun dah dia idea tu macam-macam keluar. Itu yang bagusnya. Alright. So boleh berbincang dengan kita lah. Sekarang ni time PKP mungkin susah nak bergerak. Still boleh WhatsApp, kita boleh video call ke apa, boleh, tak ada masalah. Alright. Biasanya mudah kita melalui WhatsApp lah. Kita WhatsApp sebab sekarang ni pun kita nak elakkan pergerakan, so kita boleh WhatsApp dulu, bincang semua melalui WhatsApp. Kalau ada apa-apa yang ni boleh call, boleh video call, contoh macam tu. Alright. So nak tanya juga Eri, point yang kedua. Kuantiti dia macam mana? Kalau katakan ada time PKP ni, kita tahulah kadang-kadang ada setengah-setengah founder yang mungkin modal tu tak berapa nak besar. Alright. So apa yang kita boleh offer, apa bila kita boleh tawarkan kepada founder ni ataupun bakal founder ni? Okay, tentunya lah kalau dalam keadaan sekarang ini semua sektor, semua orang cakap apa, dari segi daily punya cost dan sebagainya tu meningkat. Okay, jadi bila kita nak offer peluang bisnes, tentunya kita kena ada sesuatu yang boleh win-win kan. Jadi tak patutlah kalau time macam ni orang tengah susah, kita bebankan lagi, susahkan lagi dia punya ni untuk bermula dengan modal yang tinggi dan sebagainya. Jadi apa yang kami tengah rancang sekarang ini adalah founder yang baru kadang dia nak takut bermula bila nampak kos yang tinggi, modal yang besar, kuantiti yang banyak. Kan, time macam ni lah nak guna keluar modal yang tinggi. No. So apa yang kami boleh bantu di Bionutri Max ni, selain daripada consultation tadi, kami akan berikan kuantiti order MOQ yang paling sedikit. Jadi kalau founder tu dengar, betul ke? Okay, kalau dulu nak jadi founder kena bermula dengan ribuan kotak dan sebagainya. Jadi untuk package terbaru ni, kami nak bagi package paling minimal, dan ada
sesuatu produk yang boleh bermula dengan hanya 300 kotak saja. Okey, 300 kotak ni kalau kita dengar dulu, ini bukan founder. Ini macam nak beli jadi stokis dan sebagainya kan? Betul, No. betul, Ni setuju. kami nak bagi offer ni kepada semua yang bakal-bakal founder di luar sana. Hari ni saya cakap apa itu tawaran. Tawaran ni kita nak bermula dengan kuantiti paling sikit supaya anda boleh bermula dan kita boleh bantu. Yes. Semestinya lah takkan sampai 300 saja. 300 akan berkembang daripada 1,000, puluhan ribu. Dan perkara tu yang berlaku pada founder yang berjaya. Mereka pun memulai kuantiti yang ini. Tapi tawaran ni memang cukup bagus. Dengan 300 ni saya rasa macam inilah peluang yang terbaik untuk rakan-rakan dah sana. So risiko pun dia jadi rendah kan. Risiko dia rendah. So dia tak perlu belanja sampai puluh-puluh ribu untuk buat produk puluh-puluh ribu, belah-belah ribu apa semua tak. Okey, tak perlu sampai banyak tu, alright. So risiko jadi rendah kepada founder yang baru nak bermula. So boleh mula dulu, boleh start dulu. And then kita kadang-kadang kita advise juga untuk founder-founder ni bila kita dah siap design apa semua kan, dah siap design 3D kotak atau apa semua, boleh start menjual dulu, buat pre-order dulu ke kan. Buat pre-order dulu supaya dia orang dapat juga modal tu untuk dah start pasal bila produk sampai je terus produk tu keluar pasal bayaran dah buat. Alright. Bercakap tentang risiko ni, ialah dengan keadaan sekarang kan, ada di kalangan rakan-rakan kita di luar sana tu yang dapat bantuan dari segi mungkin IC9 tengah hot sekarang ni kan. Jadi gunakan bantuan ataupun bajet yang kita ada tu pada benda-benda yang betul. Okey. Jangan salah guna benda tu sebab kadang benda yang ada tu sebenarnya kita boleh generatekan balik income. Itu penting. Okey. Jangan beli PS5. Jangan beli PS5. Okey, pakai duit IC9 ni jangan beli PS5. Jangan buat macam tu. Okey, duit IC9 ni sebenarnya cukup untuk buat produk dengan Bionitri Max. Betul, serius cakap. Okey, so boleh PM kita lah untuk dapatkan detail produk apa yang nak buat, right? Okey, so itu untuk low quantity. So, consultation ni semua kita charge ke Pak Heri? Consultation ni kalau ikutkan dari segi ni mahal sebab kita nak bagi khidmat nasihat ni kita kena melalui satu pengalaman, kita kena melalui pelbagai benda supaya kita dapat membantu dari segi tu. Tapi apa yang pentingnya di Bionitri Max ni, benda ni kami jadikan sebagai satu kekuatan untuk tim kami di Bionitri Max ni. Okey. Ialah kami dah hampir 15 tahun. Jadi apa yang kami dapat sebenarnya datang daripada customer juga. Okey. Jadi kita nak share balik, kita nak balas balik, kita nak bagi balik benda tu sebagai khidmat nasihat dan ianya adalah secara percuma. Itu yang betul-betul kita nak bagi tawaran. Consultation fee ni adalah secara percuma. Khidmat nasihat macam mana? Khidmat nasihat macam daripada peringkat awal lagi kita live hari tu, kita nak bagi daripada A lagi, daripada permulaan lagi, daripada rakan-rakan niaga yang tak tahu apa-apa tentang OEM lagi. So kita akan bantu dari situ, dari segi macam mana bermula, apa yang sepatutnya buat, okey, pemilihan produk, dari segi image, branding, benda tu semua termasuk dalam cakap apa? Kerangka macam mana nak jadi founder. Jadi benda tu apa kita nak umumkan hari ni, dan saya rasa benda tu kita dah umumkan sebelum ni pun. Dari segi consultation tu khidmat nasihat kita akan bagi secara percuma. Kita anggap macam kita nak joint venture, kita nak berurusan ni, kita nak ada macam family. Maknanya I boleh bagi apa yang you nak tahu. Okay? Asalkan you serious dan benda tu boleh jadi you punya business lah. Kita punya business lah. Sebab tagline kita is where success begins. Kejayaan bermula di sini. Okay, so apa yang kita buat? Kita bagi consultation free sebab tujuan Bionitri Max sebenarnya ialah untuk tengok founder berjaya. So untuk founder berjaya ni kita akan bagi banyak consultation free je. Even tak tahu apa, dia start daripada kosong, datang jumpa atau berbincang dulu kita kan. So that kita boleh advise secara percuma, even boleh tengok live video yang sebelum ni. Itu pun banyak information, nak buat halal macam mana, nak R&D macam mana kan, nak buat marketing macam mana kan. Itu semua live video sebelum ni semua free je kita bagi, alright? Sebab benda ni Cik Azim, saya setiap minggu saya mendapat feedback daripada kita punya klien ataupun new rakan niaga lah. Ayat yang saya rasa seronok untuk dengar, maknanya kita rasa boleh bawa release benda tu,
saya datang sini semua saya dapat tahu. Semua you bagi explanation yang bagus. Kan? Kita bukan menjadi kita nak compare. Tapi apa yang kita boleh bagi, kita cuba bagi yang terbaik. Sebab ramai di kalangan founder-founder yang di sini nak cakap seronok buat sebab you boleh bagi tahu sampai tahap packaging, printing, whatever pun you boleh bagi konsep benda tu. Okay? Jadi sebenarnya kita nak memudahkan bila kita bagi tahu you dah faham 100%, jadi kita buat kerja pun senang. Macam itulah. Yes, alright. Okay. So itu yang kita bagi. Kita bagi percuma je, free je semua benda-benda ni. Alright. Okay. So bila kita nak buat produk, R&D tu macam mana? R&D tu kita charge RM50 untuk buat satu produk, sampling produk, biasanya dah 15 sampel kita akan Kalau Cik Zain cakap tadi dah awal-awal cakap RM50 kan, mesti ramai yang gelak kat luar. R&D cost market price 500 above. Market price untuk R&D mana-mana ni sebenarnya 500 ke atas. R&D ni mahal, bukan sembarang orang boleh buat. Okay? Dan benda tu kita tahu, kita pun jaga dia punya kualiti dan juga quality untuk R&D sebab kita perlukan orang yang berkelayakan untuk buat benda tu. Bukan orang biasa. Bukan orang biasa boleh buat R&D. Tapi kita sebagai company yang dah lama ni, kita absorbkan cost tu supaya ini adalah tanggungjawab kita untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru dan yang berkualiti. Jadi kita tidak perlu letakkan beban tu kepada kita punya customer. Jadi kita tanggung supaya every customer kita dapat sesuatu yang semua terbaik. Tak ada pilihan. Yang ni formula dia tak bagus sangat. Yang ni bagus. No. Itu bukan kita punya kita punya prinsip kita lah. Jadi dari segi cost tu sebenarnya kita ambil cost yang paling minima supaya benda tu kadang orang kita ni kalau free kosong ni tak boleh juga. Dia cakap macam tak. Dia kosong, dia kalau kosong, kalau kosong nanti dia tak appreciate benda tu lah. Dia tak appreciate. Dia macam tak terima. Kalau itu pun kita dah cover banyak dah. Kalau katakan kos kita 500 untuk buat R&D, bayar RM50, kita subsidize 90%. Itu better, lebih daripada tu sebenarnya. Sebab bayangkan dia adalah dia punya tengok pada certain produk dan juga jenis bahan yang kita gunakan, tapi sebenarnya benda tu below dan bawah daripada RM100. Dan benda tu tak akan dapat di mana-mana sebab dari segi kos R&D memang saya cakap market price adalah 500 ke atas bergantung pada jenis produk. Dan kadang-kadang orang tanya, dapat murah lah. Tapi murah tu sebenarnya bukan hanya sekali. Kadang-kadang R&D ni kita kena buat sampel sampai 5-6 kali. Sebab apa? Polisi kami adalah sampel yang kita buat hingga customer tu puas hati. Macam tu. Sampai tahap tu kita rasa kita nak berkorban kita pada punya klien lah. InsyaAllah. Dia bayar sekali je tapi dia sampai puas hati. Katakan kalau contoh lah, sebagai contoh dia buat kopi Tongkat Ali. Alright. Kita bagi yang first cakap kopi ni pahit sangat. So dia nak adjust ataupun dia nak kopi ni macam biasa lah, dia nak mocha Tongkat Ali sebagai contoh. Nak tukar penukaran sikit. Kita akan buat sampai puas hati. Bayar sekali. Sampai jadi. Itu kita punya janji kepada founder dengan bakal founder. Alright. So dari segi R&D lah. Okay, so diorang dah tahu dah produk apa nak buat. Lepas tu macam mana nak dan satu lagi saya tambah. Point pasal R&D ni juga ni. Sebab benda ni tak ada di luar. Benda ni tak ada kalau macam boleh I nak buat produk macam member I, nanti I tanya I member lah dia punya formula. No, benda ni tak boleh nak buat sesuka hati. Dia kena melalui lab, melalui ni. Kan? Tak boleh nak campur-campur macam tu. So, point ni adalah point yang paling penting. Yang ramai founder tak akan dapat di luar sana. Dia kena pada kilang-kilang yang cakap apa, bertauliah lah. Betul. Alright. So kita dah tahu dah produk, kita dah settle produk. Dari segi design dan printing kotak, macam mana? Diorang kena founder, bakal founder ni kena set sendiri ke? Designer sendiri ke? Printer sendiri ke? Macam mana? Itu persoalannya. Kalau zaman dulu dengan sekarang ni dah berbeza. Zaman sekarang ni benda paling penting adalah apa yang kita lihat. So maknanya apa kita lihat adalah dari segi physical produk tu lah. Maknanya dari segi design dan sebagainya. Jadi seperti lah yang kita sebut sebelum ni, benda paling penting adalah reka bentuk design. Dan benda ni pun dia kena pada orang yang tahu tentang market punya permintaan. Supaya kita nak produk kita tu orang tengok pun dah geram dah. Selain daripada menepati ciri-ciri
pelabelan yang ditetapkan oleh pihak kementerian lah. Okey. Dia tak boleh main lukis, main letak je gambar-gambar apa, nak claim itu bagus, ni bagus, tak boleh. Okey. Jadi apa yang selagi kita bagi tawaran lagi hari ini, sebab kita berkolaborasi dengan designer yang berpengalaman, designer yang ada idea fresh, okey. Designer yang orang cakap apa dah sinonim dengan kita punya ni lah. Okey. Jadi benda tu memudahkan pergerakan. So cakap okey, ini kawan kita ni nak produk macam ni. So kita bagi tahu konsep lebih kurang dari segi dia nak macam mana. Designer dapat tangkap dah. Bagi designer pengalaman ni dapat tangkap dah. Jadi apa yang kita bagi tawaran, kita akan recommended kepada designer dan printing yang terbaik. Mudah cerita yang terbaik lah. Dia tak payah you nak fikir sendiri, nak letak colour apa, nak letak lukis apa. Jadi kita dah ada dah department untuk ni, untuk memudahkan founder baru tu dah ada produk. Sebab lately ni, bila kita tengok designer yang kita ada ni, bila produk siap tu, perkataan pertama yang keluar daripada founder adalah wow cantiknya. Itu yang tengok. Kita pun tumpang rasa macam memang cantik, memang boleh jual ni, So dia satu lagi, bila cerita pasal designer, dia bukan saja design yang cantik. Kadang-kadang bila kita nak buat proses halal, proses KKM, kita nak buat persijil halal dan pengkelasan produk, design tu main peranan juga. Betul. So design tu main peranan juga. Jadi designer pun bukan sebarang designer je boleh design. Dia bukan boleh lukis macam ni, tak. Okay, so designer tu designer yang dengan kami ni yang kita recommended, dia dah tahu dah pengkelasan halal tu apa yang boleh letak, apa yang tak boleh letak kan. Untuk persijil halal. Pengkelasan pun ada, bukan saja dari segi kita, tapi designer pun dia akan tahu juga macam mana nak buat apa semua tu. Alright. So itu yang kita recommended lah. Dan syarikat designer tu orang cakap seterusnya adalah printing lah. Okey. Sebab designer, printing, dan seperti yang kita cakap, kita dah kolaborasi dengan beberapa syarikat printing yang pengalaman, yang lama dari segi kualiti. Memang kualiti memang kita jaga. Okey. Dan itulah apa yang kita boleh bagi. Dan bila hubungan kita dengan printing tu agak lama, tentunya dari segi harga yang special lah. Jadi kita nak bagi harga yang printing bagi special pada kita tu kepada rakan niaga kita pula. Ini kita share pula kepada kita rakan niaga. Memang mudah, insya-Allah lah. So kualiti yang bagus, design yang cantik, harga yang murah. Tu yang awak nak. Betul. Alright. Okay. So bila kita buat consultation ni hari, consultation kadang-kadang founder dengan founder pun kita ada pesaing. Kalau contoh seorang buat macam contoh yang saya selalu pakai Mocha Tongkat Ali lah. Orang buat kopi Mocha Tongkat Ali, ada juga pesaing lain yang buat Mocha Tongkat Ali. Jadi consultation tu macam mana? Consultation adakah kita buat berkumpulan ke, atau macam mana kita buat dia punya consultation tu? Ataupun bila sampai tahap macam ni, ialah bisnes kita perlu ada skill. Bisnes kita perlu ada orang cakap apa point yang kita boleh beat dari segi market. Persaingan cara sihat, okey. Jadi kita tahu dalam keadaan tu, jadi apa yang kita boleh tawarkan adalah dari segi one to one product development guideline. Maknanya khidmat nasihat dari segi secara personal. Okey. Jadi contoh ada rakan kita yang cakap I nak something yang new, something yang boleh beat dalam market. So kita buat komunikasi dua hala, perlu bincang. Okey. Kita akan bagi tips-tips lah dari segi contohnya produk dengan ni, produk ni sama, apa kelebihan kita boleh buat. Apa dari segi raw tambahan. Rasa boleh membuatkan produk tu rasa lebih up sikit daripada yang ada di pasaran. Benda-benda macam ni penting. Okay? Benda penting, dan kita tahu founder di sana kadang dia sekarang ni zaman Google ni, apa kelebihan ni, dah tahu dah kelebihan produk ni. Okay? Tapi kadang benda tu tidak sampai tahap R&D. Jadi macam kita cakap, tim kita tu boleh suggest, boleh bantu dari segi apa yang perlu kita tingkatkan sikit dari segi. Dan insyaAllah dari segi kualiti produk, keberkesanan, dari segi fungsi dan sebagainya tu, kita boleh tambah baik. Dan ini bukan poin-poin yang kita rasa supaya produk yang baru tu boleh bersaing di pasaran. Betul.
Dan bukan itu je sebenarnya, bila kita ada product development guideline, dia sebenarnya kadang-kadang kita tengok juga pada founder tu okey, dia dah ada produk kopi, alright. So mungkin kita dari segi produk tu okey, dia dah produk kopi dia berjalan laju, jalan jauh kan. Kita boleh recommend juga okey, dah ada kopi, mungkin boleh tambah pula produk koko. Right? Mungkin boleh tambah juga produk yang trending sekarang, banyak susu. Alright. Susu sekarang untuk 2 bulan ni agak trending, agak laju dia punya production. So itu ada guideline jugalah. Okay, range produk. Dah ada kopi, okay, tak semua orang suka minum kopi. Ada setengah orang suka minum teh. Setengah orang suka minum koko. Setengah orang suka minum susu. So kita boleh suggestkan juga range produk. Selepas dah produk satu dah jalan ni, boleh tambah produk lain, boleh tambah produk lain. So contoh macam tu lah. Macam Cik Aziz cakap pasal susu tu dah sebenarnya dah hint lah tu. Antara hint yang bagi dia maknanya ramai cakap nak jual apa sekarang kita tahu keadaan market daripada founder yang tadi kita tahu. Sekarang ni tengah trending adalah susu. Mungkin susu dia bagi free je information ni. Bagi free. Bagi free je information. Mungkin yang tengah fikir nak produk apa, nak buat apa, nak tambah range tu. Ini kita ada dia punya jawapan dia. Betul. Alright. Okay, nak tambah apa-apa lagi hari? Sebenarnya dia akan lebih banyak bila kita macam cakap tadi kan, bila kita consult antara one to one kan. Kita pun tahu bagi pihak dia apa dia nak tahu kan. Tadi benda tu point tu akan bertambah bila kita bercakap sesama sendiri sebenarnya. Jadi untuk hari ni saya rasa ada 6-7 point tu sebenarnya sudah bagi gambaran asas macam mana apa tawaran hebat yang kami boleh bagi. Tapi selanjutnya seperti biasa boleh hubungi kami, okey, boleh berbincang, boleh PM boleh ni. Jadi daripada situ kita akan bagi secara detail apa yang kita boleh bantu. InsyaAllah. Macam saya pernah cakap dulu, benda ni you hanya perlu cuba bertanya. Kita cuba berbincang dahulu. Okey, jadi tak jadi perkara kedua, at least kita boleh sampaikan maklumat pada rakan niaga baru dan you pun tahu macam mana nak jadi OEM dengan tawaran-tawaran hebat yang kita bawa sini. Betul. Alright. Okay, so itu tawaran kita dari Bionutrimax. So di Bionutrimax senang je. Bionutrimax dia punya asal, dia punya tujuan Bionutrimax dia mudah. Kita nak tengok founder berjaya. Itu tagline kita ialah di mana kejayaan bermula. Where success begins. Di Bionutrimax. Kalau saya nak share satu boleh Cik Tim? Silakan. Kalau ikutkan inilah PKP yang kedua 2.0 Betul. Okay. Kalau ikutkan dari segi rekod, PKP pertama, dalam keadaan kita semua tu risau tentang ekonomi dan sebagainya, produk ataupun sektor dari segi penjualan produk pemakanan kesihatan ni mengalami kenaikan, mungkin disebabkan ada keperluan dan sebagainya. Jadi benda tu telah dibuktikan untuk PKP pertama, ramai rekod-rekod dari segi jualan tu meningkat. Untuk ni mungkin orang beli online dan sebagainya. Jadi ini dah jadi PKP kedua. Saya rasa benda tu kita boleh customer di luar sana tu boleh buat comeback atau boleh buat benda yang sama. Sebab dia punya trend membeli online, membeli secara ini dah jadi kebiasaan pada ni. Setuju. Itu yang jadi insya-Allah. Betul. Actually betul. Saya sambung sikit yang point Harry cakap tu. Kalau tengok graf kita dari segi founder yang buat produk, semasa PKP 1.0 tu dia melonjak tinggi, sangat tinggi. Okey, sebab dia pasal pembelian online lebih mudah, nombor satu, stokis dengan ejen pun bertambah. Alright, sebab ramai orang nak cari side income, so dia jadi ejen untuk produk lain. So founder yang nak menjual online, nak buat sistem stokis agent, boleh jumpa kita supaya kita boleh ceritalah macam mana nak buat produk apa yang sesuai untuk business model dia orang. Alright. Okay. So itu yang boleh kita offer insya-Allah pada founder-founder, rakan-rakan niaga dan bakal-bakal founder. Alright. Itu. Alright. Okay, Ri, ada apa-apa last words sebelum kita end? Last word, jangan lupa selalu ke page kami Bionutrimax Kilang OEM Halal. Okey, boleh explore di situ apa yang boleh bagi lebih baik dan insya-Allah setiap hari kami akan post sesuatu perkara yang kita boleh share dari segi kebaikan produk, apa sahaja tentang industri pembuatan makanan kesihatan ni lah. Yes. So, itu sahaja daripada saya ini. Okay, terima kasih Harry. So terima kasih juga kepada viewers kita dekat Facebook. InsyaAllah harap sharing kami ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, minta tolong tag dan share kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang bakal-bakal founder ataupun
yang dah jadi founder tapi nak cari produk-produk range produk yang lain. Alright. Okay. So dan insyaAllah next live kita akan cerita juga pasal ni NOT dan MAL. Produk kawalan dan sebagainya lah. Produk kawalan dan bukan kawalan, apa beza dia sebenarnya, NOT, MOL, kawalan, bukan kawalan, apa itu semua next live kita hari Khamis nanti. So ada info berguna juga, so that kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan niaga kita insyaAllah. Alright. So kita jumpa dalam next live kita dan terima kasih pada viewers yang join dan kita berjumpa dalam next live kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.